Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Pada hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian mengenai cara membuat video PDPC untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, ya. Okey, jadi cara ni adalah cara yang paling sederhana, paling mudah. Sebagian guru memang dah tahu cara menggunakan cara membuat video lah. Tapi yang ini saya share khas untuk guru-guru yang baru nak mula menjadi YouTuber lah, ya, ataupun membuat video, ya, sendiri untuk pengajaran di rumah. Okey. Sekejap ya, nanti. Okey, sekejap. Okey. Walaupun adakah atau tak ada orang menonton video ni, saya tak kisah sangat sebab tujuan tu untuk share. Mungkin ada yang nak tengok siaran ulangan. Okey. Sekejap ya. Sekejap, tengok dulu. Audio. Tapi kenapa dalam ni saya tak nampak pula saya punya. Okey, sekejap. Mungkin dia lambat sikit kan? Okey. Kita mula ya. Yang simple sajalah. Saya buat yang tutorial sederhana. Cara bagaimana nak membuat video PDPC ya. Okey, mula sekali. Saya rasa semua pun ada ada Microsoft Office di rumah. Sekejap saya off dulu handphone ni. Okey, Microsoft Office di rumah kan? Okey, baik. Sekejap. Saya ni pun sebenarnya baru-baru juga ni ya. Buat video live ni pernah juga buat, tapi kalau saya pun tak ingat dia punya setting. Siapa ni? Okey. Tak kisahlah siapa yang ni. Sekejap. Saya share screen. Okey. Share screen untuk tengok
Share audio. Sekejap ya. Okey, saya nak share yang ini. Okey. Mula-mula sekali kita buka PowerPoint. PowerPoint, sekejap ya. Buka sekejap. Saya kecilkan ini. Kalau saya buka PowerPoint ni, saya pula tak nampak skrin, sebahagian skrin. Okey, sekejap. Share screen. Okey, saya cuba yang ini. Okey, lepas tu sekejap. Share screen. Application window. Kita buka PowerPoint. Kita buka PowerPoint. Okey, lepas tu klik yang box ni. Lepas tu tekan delete. Ya, biarkan dia kosong macam ni. Okey. Lepas tu kita nak masukkan design untuk membuat video ni. Saya lebih suka menggunakan background yang menggunakan background gambar ya. Gambar secara online. Okey. Gambar secara online. Okey, lepas tu tekan format background. Tekan format background. Okay, lepas tu tekan picture.
Okay, tekan picture. Picture ya. Lepas tu tekan insert. Insert. Di sini ada from file ataupun online pictures. Okay, online pictures. Okay, lepas tu kita tekanlah nak pilihan yang macam mana, background ke ya. Okay, kita cuba tengok background. Lepas tu buatlah pilihan di sini, ada banyak ya. Kalau Microsoft Office 365 ni memang banyak pilihan gambar secara online boleh kita pilih ya, menjadi background yang cantik-cantik di sini ada ya. Jadi cari di sini saja mana satu yang kita minat. Okey, lepas tu kita tinggal tekan insert saja. Okey. Yang saya nampak di sini tak seberapa nampak pula kan. Share screen sekali lagi. Okey, kita share yang ini ya. Okey, ini baru nampak. Okey. Baik, saya ulang kembali. Mula-mula yang kosong ni kan. Kosong background. Tadi kita ulang semula ya. Mula-mula dia kosong kan background tu. Lepas tu kita cuba masukkan format background iaitu gambar secara online. Ya. Jadi gambar secara online saya buat satu lagi slide ni yang kosong lah ya, kosong. Okey, lepas tu cara tadi tekan design, lepas tu pilih format background. Format background di sini ada picture or texture fill. Okey, jadi tekan picture. Tekan picture, lepas tu di bawah ni ada insert. Okey. Insert, cari yang online pictures. Okay, online pictures. Lepas tu pilih background ikut suka kita lah. Kalau kita nak cari yang memang ada di sini pun okey juga, ataupun kita nak cari background lain dari secara online pun boleh juga. Ya, jadi di sini ada banyak pilihan. Kalau Microsoft Office 365 ni memang ada banyak pilihan background yang cantik-cantik. Ya, nampak macam hidup lah background yang kita pilih tu. Okay. Ada orang nak simple kan. Kadang-kadang ada juga yang nakkan kelainan kan. Macam ini. Okay. Jadi yang di sini yang kita nampak. Sabar menunggu. Terima kasih Cikgu Muhammad Hairani. Memang lambat sedikit. Mula dari itu, saya pun sebenarnya first time buat online ni. Stream online ya. Jadi itulah. Cuba-cubalah kan. Okay. Supaya kita lebih dekat kepada kita punya subscriber kan. Okay, baik. Di sini saya
kongsikan cara memasukkan background ya. Ini cara yang pertama lah. Okey. Cara memasukkan background. Okey. Baik, ada orang dia suka lain slide, lain-lain background kan. Tapi yang ini boleh juga kalau kita nak kasih sama, nak sama ataupun kosong pun boleh juga. Okey. Kalau kita nak kosong, contohnya saya buka satu lagi, design, new slide, blank ya. Ini yang kosong. Ada orang dia nak buat sendiri, design sendiri dia punya background ya. Banyak cara lah. Kita boleh pilih di sini ada shape, saya bagi contoh ya. Satu yang menggunakan background sendiri, mungkin mau yang simple-simple. Okey, kita buat satu shape. Shape di sini, lepas tu cikgu tahan shape ni, klik dia, lepas tu tekan control dan seret. Okey. Sekejap ya. Tekan, lepas tu control. Okey, nampak dia copy shape tadi tu ya. Okey, lepas tu kita buat lagi satu di sini. Okey, jadi ada 3 shape. Baik. Nak tahu macam mana kita nak ubah setiap shape ni, jangan nampak sama kan, dia punya fill ni, dia punya isi. Okey, kita boleh masukkan picture. Okey. Masukkan picture, online pictures. Saya lebih suka menggunakan online picture sebab banyak pilihan gambar yang cantik. Kalau yang dalam PC kita ni, kita kan nak simpan dulu ya, save dulu. Jadi kita punya storage pun terlampau banyak di situ. Kalau yang macam gini, kita cari online, kita tak payah simpan lagi. Ya, kita boleh terus pakai. Okey. Contohnya sekejap ya. Yang ini. Contohnya saya nak pakai gambar ini. Okey, untuk shape yang belakang sekali. Okey, yang depan ni saya nak tukar juga dia. Picture. Saya cari warna yang berbeza pula daripada tadi. Ya. Tadi tu warna macam oren-oren kan. Okey. Banyak pilihan di sini. Ini baru cerita background ni. Lambat lagi ni. Okey. Lepas tu dia ni lambat sedikit lah dia punya ni. Entah internet yang lambat ke apa semua. Okey. Tapi saya nak bagi tunjuk macam mana buat background. Sebenarnya tutorial ni tidaklah juga lama sangat, tapi sebab dia kan tutorial sederhana, maknanya buat yang sederhana sajalah kan. Tapi oleh kerana apa ni, kita nak tunjuk step by step dari mula ya, daripada mula. Jadi itulah macam lambat sedikit lah. Yalah, saya pun bukan cun sangat juga ni sebenarnya. Saya biasanya buat video memang untuk murid saya sendiri dan itulah yang penting, saya dapat mengajar lah ya. Kalau orang kata cikgu ni tak ada kerja di rumah, silap lah tu ya. Ada banyak kerja kita ni. Okey. Lepas tu dah ya. Ini yang sendiri kita buat. Gambar tu bertingkat-tingkat. Okey, boleh juga buat begini, ada juga yang macam begini, satu fill ya, terpulang. Okey, baik. Biasanya kalau saya nak buat contohnya bahan PDPC mengajar, biasanya kalau murid PPKI saya gunakan apa ni? Buku teks lah, sebab buku teks untuk tahap 1 memang ada buku teks dan buku aktiviti di rumah ya. Jadi sekarang ni Sabah pun PKPB ya, jadi semua orang duduk di rumah, mengajar daripada rumah.
Jadi kita gunakan bahan yang ada dengan murid lah. Ya, kalau kita bagi bahan yang secara online pun kadang-kadang murid tidak ada printer kan. Jadi susah juga kita nak paksa kan. Okey, jadi saya menggunakan bahan gini lah. Okey, jadi contohnya lah sini saya nak mengajar bahasa Melayu. Contohlah kan sama ada saya buat video lebih awal ya, buku teks tu saya scan, saya masukkan dalam sini supaya budak tu dia boleh nampak dan kemudian kita buatlah cara bagaimana kita nak sampaikan kepada murid. Saya jarang buat video online. Biasanya saya buat video separuh jalan. Lepas tu saya bagi dia orang kerja dan tengok video tu. Lepas tu bila dah dia orang buat kerja tugasan baru saya masukkan dalam saya punya slide supaya melengkapkan saya punya slide tu lah. Ya. Okey, jadi contohnya di sini kita nak insert picture. Yang ini saya scan daripada buku teks lah ya. Jadi picture ni yang di dalam laptop ni lah yang ada dalam laptop. Okey. Okey, contohnya biasanya saya memang scan daripada laptop ni. Okey, tak apalah ya, lambat-lambat sedikit lah kita kan. Bolehlah juga kan. Okey, contohlah saya ada scan di sini buku teks BM, sekejap saya cari dulu. Sebab boleh katakan setiap kali mengajar ni saya memang buat buku teks, lah pula. Buat apa ni? Video untuk memudahkan murid-murid ni faham lah kan. Okey, contoh di sini saya masukkan gambar. Gambar ni. So bukan apa ya, kalau kita buat lain tu boleh juga. Tapi kalau untuk murid PPKI ni, kalau diorang ada buku tu, buku itulah yang sebaik-baiknya kita guna ya. Okey, jadi di sini kalau Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office 365 ni dia ada suggest pula ya. Nak yang begini kan. Ini contohlah. Kalau tak nak baliklah macam yang tadi tu kan. Tapi yang ini nampak macam gambar ni tidak seberapa terang. Kalau kita pakai yang begini jadi buku teks tu nampak helaian buku teks tu nampak jelas. Okey. Yang ini kita boleh X lah. Okey, lepas tu bagi dia ni ya. Shape outline. Okey, outline ni kita boleh kasih dia tebal sedikit supaya dia nampak jelas di situ. Lepas tu yang gambar ni kita boleh crop dia. Pergi format, lepas tu crop. Okey. Ya. Berjalan pula sudah. Okey. Panjang gambar ni kan panjang. Okey, sekejap saya kecil-kecil dulu supaya nampak. Okey. Kita crop dia sikit-sikit. Sependek. Tak payahlah yang di bawah tu. Sampai yang gambar ni saja. Okey. Gitu. Tarik dia ke tengah. Sebesar sikit. Okey, kalau kita dulu kita masukkan gambar dulu pun boleh juga. Lepas tu kita nak tukar dia punya design background tadi itu pun buat belakang pun tidak apa ya. Design background ni. Okey. Kita masukkan tadi picture. Ini kalau kita nak masukkan inilah. Jadi yang dia punya gambar ni, kalau kita nak tukar tepinya, border ni, bolehlah tukar warna putih lah gitu. Okey. Cara ni memang semua orang tahu, tapi yang saya nak tunjuk ni,
bila mana yang PowerPoint ni dia akan jadi video, ya. Tapi banyaklah cara kita nak mengolah tu, itu terpulanglah daripada cikgu sendiri kan, macam mana nak mengolah kita punya video. Ini sebenarnya basic sajalah. Idea tu lama-lama akan datang sendiri juga kepada kita, ya. Idea untuk buat macam mana kita nak mengolah video tu memang akan datang sendiri juga nanti. Kita akan lebih kreatif lah orang kata. Cuma yang mula-mula ni saja, kita nak buat ni, memulakan langkah tu memang rasa sukar lah. Saya sendiri pun mula-mula dulu begitu juga kan. Okey. Jadi lepas tu kalau saya buat yang penting kepada murid sampai. Itu saja. Itu niat saya buat video PDPC ni untuk murid saya, fokus pada murid saya. Kalau sekiranya video yang saya buat tu boleh digunakan oleh orang lain, cikgu lain, murid PPKI yang lain boleh gunakan, itu sudah jadi satu bonus. Jadi maknanya pahala juga lah kepada kita ya yang menggunakan yang menggunakan inilah, menggunakan membuat video ni ya. Baik. Jadi lepas tu masukkan lagi satu lagi lah saya kasih masuk ya. Gambar tu insert picture. Ini kalau kita nak kasih masukkan picture lah, kalau nak bagi masuk picture. Nanti saya akan tunjuk pula video yang dah jadi. Ini contoh saja nih. Senang kan kalau menggunakan Microsoft Office 365 nih. Sebab dia Microsoft Office yang original kita ambil pun daripada online, download daripada secara online lah di websitenya sendiri. Jadi dia tidak adalah keluar di sini yang biasa kalau yang kita beli PC lama-lama dia akan ada yang keluar tidak original lah apalah semua tu kan. Jadi kena update lah apalah semua. Jadi saya pun malas yang begitu. Yang ini sudahlah, dia banyak dia punya kelebihannya. Itulah yang masukkan gambar secara online boleh. Tak payah lagi, contoh lah kan saya bagi di sini. Saya mau kasih masuk gambar gambar nasi ayam lah contohnya lah, saya mengajar nasi ayam kan. Contohlah mengajar diet lah contohnya. Diet. Makanan. Jadi di sini tekan insert online pictures. Saya nak cari nasi ayam. Cikgu tengok ya. Kalau walaupun tidak ada di sini nih dalam pilihan yang dia bagi nih. Nasi ayam. Ini ada keluar ya. Tak payahlah kita save dulu di laptop. Kita terus sejak cari, lepas tu kita masukkan di dalam kita punya slide ya. Pilihlah di sini mana satu yang kita nak masukkan nasi ayam. Contohnya saya nak ambil yang inilah kan. Ini macam nasi ayam betul-betul. Insert. Ni dia keluar nasi ayam. Lepas tu dia bagi lagi pilihan macam mana mau yang zoom macam gini kah kan. Ada border kah. Jadi dia ada bagi idea lah kita di sini mau yang bulat kah macam gini kan. Senang lah, nampak mudah. Kalau kita mau mengajar tinggal kita letak di sini, insert, tekan yang ini nih. Tulis di sini. Nasi ayam. Lepas tu saya ada install tulisan ya, font daripada secara online. Nanti saya bagi dia punya link. Install dia punya tulisannya, font yang bukan dia free saja ya, tidak ada bayar juga. Saya biasa pakai inilah. Kalau untuk pendidikan khas ni dia ngam lah, dia punya E pun E-nya nampak betul-betul macam E.
Bukannya yang lain tu nampak tak betul A-nya, tapi ni nampak ni yang A ni. Okey. Tu. Sekejap ya, saya kasih besar dulu. Okey, ni. Kan nampak A-nya betul-betul kan, macam A lah, A bulat. Cara menulisnya betul lah. Kalau PPKI ni dia mesti mau yang betul-betul apalah kan. Kita boleh tukar-tukar dia punya. Lepas tu yang outline tu, outline kita boleh juga kalau nak yang macam gini ya. Sajalah nak bagi-bagi apa tu. Macam nampak lain daripada yang lain lah, konon-kononnya lah begitu. Kan? Okay, nasi ayam. Okay, ini kita mengajar beginilah BM. Kan BM ke apakah. Senang bah kalau mau menerangkan apa-apa. Saya percaya sebenarnya ramai yang apa ni, pandai buat slide ni, ya, pandai buat slide ni. Tapi tujuan tutorial ni pun adalah tutorial sederhana yang maksudnya memang serba sederhana lah, daripada basic, daripada asas yang kita tidak tahu apa-apa. Macam sama lah macam saya dulu. Saya mula-mula dulu mau memulakan membuat video PDPC ni pun bukannya senang. Banyak. Saya pun manalah apa. Sehinggalah ke satu hari orang memperkenalkan kepada saya dia menjual sebenarnya, menjual Microsoft Office. Saya pun masuklah dalam grup Telegram yang entah mana-mana kan. Yang penting kan sebagai guru kita ni memanglah kita selalu masuk grup Telegram tu kan yang ada PDP apa semua kan kita nak tahu juga. Okey, jadi satu hari tu saya terbuka, saya baca orang tu dia jual Microsoft Office. Saya pun terfikir, selama ni saya gunakan PowerPoint apa semua kan yang free. Bila kita beli laptop tu dia free kan. Tapi selepas dalam setahun gitu mula sudah muncul yang suruh update lah, suruh apalah semua kan. Nampak macam legal lah kan. Illegal lah kita punya software yang kita gunakan tu. Jadi yang ini saya beli cuma RM99 untuk, saya bukan menjual ya, sebab saya bukan menjual, saya cuma membeli. Perkongsian ini untuk PowerPoint yang biasa tu pun boleh juga mungkin. Cuma mungkin ada yang dia punya kelebihan di 365 ni tidak sama dengan Microsoft Office yang biasa, yang 2007 gitu kan. Sebab yang ini kan yang terbaru, okey. Okey, jadi banyaklah fungsinya di sini yang senanglah orang kata. Yang saya tunjukkan tadi ni itulah yang memasukkan gambar secara online tanpa kita save di dalam laptop ya. Jadi mengurangkan gambar yang banyak-banyaklah disimpan di situ ya. Okey, baik. Seterusnya saya tunjukkan di sini PowerPoint yang memang ada PowerPoint yang memang ada dalam komputer saya ya. Sekejap. Okey. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan PowerPoint yang pernah saya buat. Ya, nanti kalau ada persoalan di situ nantilah rakan-rakan mungkin boleh tanya ya. Bagaimana cara membuatnya tu. Tapi sesimpel-simpelnya lah. Kalau rakan-rakan sudah tahu cara cara bagaimana nak buat video ni memang senang. Buat dulu PowerPoint tu. Buat PowerPoint, lepas tu yang setting-setting lainnya tu pun kita boleh explore sendiri kan.
Okey, sekejap ya. Saya tunjukkan yang sudah pernah saya buat. Okey, open. Yang pernah saya buat di sini. Ini yang terbaru, tapi saya tak sempat lagi nak buat di apa ni? Di YouTube. Kita tengok dulu ya. Okey, ini yang saya buat. Saya ingat ni unit 14 ni semalam. Tapi memang tak habis lagi sebab saya just edit. Memang tak jadikan dia sebagai video lagi lah sebab niat tu nak masukkan yang di hujung ni. Selain nak masukkan suara untuk membaca ayat ni, saya nak masukkan hasil kerja murid lah di sini yang di belakang ni. Okey, lepas tu kita akan cuba buka lagi yang sudah jadi. Ya, sekejap. Saya ni pun lupa-lupa ingat juga di mana simpan. Sebab bila saya beli yang Microsoft Office 365 ni, dia ada bagi satu OneDrive ya. OneDrive untuk simpan kita punya kita punya dokumen lah, dokumen ya. Okey, sekejap. Saya buka yang sudah jadi, cari dulu. Open. Kita cari dalam komputer ni lah mungkin. Ya. Okey, sekejap. Mana sudah ni dia? Ini yang unit 14. Sekejap ya. Cari dalam download. Kadang-kadang itulah bila saya save, saya memang tak simpan di dalam laptop ni. Saya simpan terus di dalam OneDrive tu ya. Kejap ya. Ini anak saya lah ni main game ni dalam Roblox. Bikin berat pula. Dia lah ni yang main ni di sini ni. Yalah. Okey, yang ini yang sudah jadilah. Yang sudah jadi. Sekejap ya, kita tunjukkan. Sebenarnya kalau cerita pasal membuat video PDPC ni, kadang-kadang ikut mood juga kan. Bukan kita bukan kalau saya lah ya ikut mood. kadang-kadang ni ya. Bahasa Melayu tahun 3. Masalah pembelajaran GSSA tinggi. Nampak ke? Okay, nampak. Tema keselamatan. Unit 13. Keselamatan di rumah. Okey, ini videonya. Pastikan selamat. Baca frasa yang terdapat di dalam gambar. Okey, kejap. Kejap ya.
Kejap, saya nak ni stop dulu, lepas tu share screen yang satu lagi. Okey, yang ini. Yang ini ya. Ini daripada asalnya ni, daripada PowerPoint lah ni saya buat. Okey. Bahasa Melayu tahun 3. Masalah pembelajaran GSSA. Semua apa ni? Tema keselamatan. Semua gambar ni pun semuanya daripada online saya ambil. Daripada gambar online. Okay, ini semua transition ya, animation kita masukkan di dalam kita PowerPoint tu. Nanti saya bagi tengok di mana nak, macam mana cara nak masukkan apa ni? Masukkan suara ya di dalam kita punya PowerPoint tu. Okay. Okey, ini ya, sampai di sini dulu. Lepas tu kita tengok ini gambar. Bolehlah kita edit-edit ya, nak baca kah ya. Ini bukan video dari YouTube, di YouTube saya ni ada, channel ni ada, tapi ya ini yang memang ada saya simpan kebetulan di dalam laptop saya lah, masih ada saya simpan. Okey. Baca satu-satu, ini BM lah ni yang gini-gini tu. Okey, kita stop dulu. Kita tengok macam mana caranya kita nak masukkan pula suara di dalam kita punya PowerPoint ya. Masukkan suara, macam mana caranya. Okey. Mula-mula sekali kita buka yang PowerPoint yang kita sudah buat tadi tu. Okey, yang ini. Okey. Ini yang sudah jadi ni, yang sudah siap ni. Kalau kita nak masukkan sebelum kita ubah dulu dia punya transition, kita masukkan transition ya. Di sini ada banyak pilihan ni. Sorry. Nampak ke gambarnya? Tak nampak pula gambarnya. Sekejap ya. Okey, saya nak bagi tengok yang ini. Macam mana cara kita nak masukkan suara. Ya, sebelum tu kita buat dulu cara nak buat transition. Transition ya. Okey. Di sini ada banyak pilihan transition. Transition ni untuk peralihan daripada satu slide ke satu slide ya. Okey, yang amat penting juga. Kalau tidak ada ni macam tak cantik lah gitu ya. Okay. Di sini ada banyak pilihan. Boleh juga kita buat satu-satu. Kalau untuk satu slide ni apa dia, ini mop ya, ini fade, ini white, banyaklah jenisnya. Jadi kalau kita pilih ini, kita boleh pilih satu-satu. Tapi kalau tidak, boleh juga apply to all. Apply to all. Tapi sebelum tu pastikan jangan on mouse click ya, jangan ini, untick ya, untick. Lepas tu
Kita tekan after berapa saat. Okey. Kalau mau tekan lah. Okey, duration berapa lama. Ya. Okey, kita nak tengok contohnya macam mana. Okey. Itulah contohnya lah. Okey. Baik. Lepas tu yang kedua ni, kalau kita nak macam mana pula cara dia masuk. Transition untuk slide yang kedua ni. Mungkin honeycomb kah ya. Begitu. Okey. Jangan on mouse click. Pastikan ini ya, untick ini. On mouse click ni. Okey, lepas tu ini tukar lagi cube contohnya. Ya. Okey, yang ini pula tukar jadi origami contohnya ya. Pastikan jangan on mouse click. Ya. Yang ini pula kita mau tukar jadi apa? Split. Tak cantik. Sekejap. Tukar inilah. Okey, jangan on mouse click. Okey, lepas tu yang ini pula random bars contohnya. Okey. Yang ini banyak lagi ni pilihan cantik-cantik sini. Vortex. Okey. Okey, itu contohnya lah begitu. Sudah kita pilih transition. Kalau nak animation ni pula untuk yang satu-satu kotak di dalam ni. Ya. Okey, contohnya yang ini kan kita mau animation ni macam mana dia ni. Dia appear kah ya. Wipe kah contohnya. Gitu. Tapi jangan on click ya. Kita pastikan dia ni with previous. Okay, ataupun after previous. After previous lah senang. Kalau with previous nanti duluan-duluan pula ya. Okay, durationnya berapa? Mau tambah sini pun boleh. Okay, jadi pastikan start ni after previous. Maknanya selepas masuk dia baru dia ini ya. Okay, contohnya kita tengok. Masuk dulu background, baru dia. Kan? Okay, itu contoh untuk animation ya. Okay, itu terpulang daripada kita lah kalau kita mau. Sudah kotak-kotak yang jadi ni. Okay, kita pilih animation untuk ni. Okay, bounce. Tapi jangan on click ya. After previous. Okay. Yang ini pun. Klik kotak tu, lepas tu tekanlah dia. Float in. Okay, jangan on click. Pastikan after previous. Sama juga yang ini. Ini dulu. After previous. Kita mau dia jadi macam mana. Okay, contohnya begitu ya. Tukar ini. After previous. Lepas tu yang ini satu-satu lah kita supaya nampak cantik kan. Okay. Itu saja. Dia akan jalan sendirilah kalau kita sudah tekan ini. Ya. Dia akan sendiri masuknya bila ya. Dia ikut susunan lah tu nanti. Kalau tak percaya tengok. Okay. Itu yang ini lagi last. Okay, ini ya. Okay, kita boleh preview dia dulu. Untuk yang slide inilah, slide ini. Okay. Kita preview. Masuk, gambar. Lepas tu baru dia punya ni. Sini bolehlah kita sama-sama baca. Kan? Selamatan di dalam bas, beratur, jangan berebut-rebut, menghormati orang lain, bertolak ansur. Itu daripada kita lah. Macam mana persembahan yang kita mau dalam kita punya PowerPoint. Kalau tadi, okay. Sekarang itu yang video kalau dia jalan sendiri. Okay. Ya, saya bagi tunjuk dulu. Okay, daripada mula ni, yang pertama ni, kita nak jadikan dia video.
Okay, bila sudah set semua apa semua transition sudah apa semua kan, barulah kita jadikan dia video. Saya tunjuk dulu satu-satu ya. Okey. Baik, kalau sudah habis begini kan, lepas tu kita mau buat dia video. Tapi kita tak masukkan suara lah. Jadikan dia video saja. Okey. Pergi, sudah save lah. Tentunya save lah dulu kan. Save dulu. Okey, lepas tu barulah kita tekan di sini. File, tekan. Lepas tu export. Export. Kalau boleh sebelum kita buat ni semua, kita jadikan, kita tengok dulu balik kita punya apa ni, slide tu lah ya. Pastikan dia jangan sampai buat 2 kali kan. Okay, create a video. Lepas tu di sini yang lain tu okay, to create a video. Okay, di sini sekejap ya. Di sini ada full HD. Biasanya orang akan simpan HD sajalah ya, 720 pixel. Medium file size and moderate quality. Okay, ini sesuai untuk YouTube. HD, sesuai lah. Kalau yang full HD ni okay juga, cuma memang kualiti cantik. Tapi yang HD ni pun sudah memadai ya. Dia punya size file tu tidak besar lah ya. Okay, kalau full HD dia besar. Jadi create a video. Okay. Dia akan di sini dia akan keluar nih, simpan di mana ya? Kalau saya simpan baliklah di sini. Kan okay. Bukalah namanya. Okay. Kan kita nak bagi contoh. Okay. Dia akan jadi video dulu. Okay. Ini kalau tak masukkan suara. Kalau nak masukkan suara ada lagi lain caranya. Sekejap lagi ya, lepas ni. Okey. Lepas tu dia tunggu yang di sini ni, ada di bawah ni, nampak? Yang di bawah ni dia ada nampak apa ni? Macam garisan ni. Tunggu yang ini penuh. Baru kita boleh inilah tengok dia balik. Okey. Sementara kita menunggu tu kita tengok dulu yang lain. Okay. Besok tak kerja juga kan? Bolehlah tengok-tengok kan? Okay, kejap ya. Kita tunggu dia penuh ni yang di bawah ni. Okay. Tunggu penuh. Okay, sekejap lagi. Lepas tu, kalau kita nak masukkan suara, lain pula. Okay, kita tekan sini. Yang atas ni ada slideshow. Slideshow. Okay, lepas tu, di sini ada yang nampak merah ni kan, butang merah ni. Record slideshow. Tekan ni, lepas tu, from beginning lah. Ya, kalau dari current slide tu nanti dia mula dari tengah ya. Jadi record from beginning. Okey, kita tengok. So yang tadi tu pun masih lagi berjalan. Okey, di sini ada functionnya. Macam mana kalau kita nak sambil-sambil mengajar di setiap slide tu. Ya, okey. Kita boleh juga masukkan turn on camera.
Ya, kalau kita nak ada gambar kita di situ, ada nampak kita di situ. Okey, dia sebab sekarang ni saya gunakan apa ni? Saya gunakan ni lah untuk live ni, jadi tak dapatlah. Tapi sebenarnya di sini ya, nanti cikgu kalau nak ada gambar tu bolehlah kita klik yang di sini ni. Okey. Jadi lepas tu kita boleh mula, ya, mula. Lepas tu kita tekan record. Okey? Record. Bahasa Melayu tahun 3, masalah pembelajaran. Okey, jadi kalau kita nak tambah di sini, kita nak tambah, kita nak highlight, okey, contohlah kan. Contoh highlight begini kan. Kita boleh, kalau nak padam pun boleh. Padam, klik. Okey, lepas tu kalau sudah bercakap-cakap di sini, ya, sudah buat narration di sini, kita pindahlah pergi sebelah. Okey. Slide seterusnya. Ya. Sambung di sini pun kita mula, dia akan tengok di sini ya, slide tu, pastikan dia dah mula berjalan dia punya record tu, barulah kita mula bercakap. Jangan bercakap di tengah-tengah slide transition tu. Sebab kalau kita bercakap di situ memang ada yang tidak termasuk. Ya, jadi macam gini kita sebutlah unit 14, keselamatan di luar rumah. Okey, ya. Tajuk itulah kita sebut. Okey. Baik, yang di sini pun pastikan inilah sudah jalan ya. 5 saat yang lepas. Okey, barulah kita mula bercakap. Mendengar dan bertutur. Lepas tu kita tanda sini. Keselamatan di luar rumah. Dengar dan berikan respon. Okey? Begitu. Kalau kita nak tunjuk ni, kita nak mengajar begini. Okey. Suli, berhati-hati ketika menaiki tangga. Begitu contohnya. Jadi kalau nak padam boleh, tak nak padam pun boleh juga. Ya, tidak jadi masalah. Terus saja. Okey? Slide yang seterusnya. Okey? Baik, dia keluar begini. Keselamatan di dalam bas. Beratur, jangan berebut-rebut. Kalau kita nak tanda dia satu-satu begini. Keselamatan di dalam bas. Beratur, jangan berebut-rebut. Hormatilah orang lain. Bertolak ansur. Begitu. Ya, sebab kalau kita tidak letak pen berwarna di sini nih, kita klik di screen ni pun dia tidak akan nampak. Ya, tak nampak. Okey, jadi sini kita bolehlah ulas, mendengar dan bertutur. Baik, bolehkah kamu ceritakan bagaimanakah cara-cara menaiki bas awam ataupun bas sekolah, gitu. Kita interaksilah dengan murid kita kan, gitu. Jadi pastikan murid-murid sebelum menaiki bas, kamu hendaklah beratur. Jangan berebut-rebut. Hormatilah orang lain. Dan bertolak ansur. Bolehkah kamu nyatakan bagaimanakah cara untuk menjaga keselamatan di dalam bas? Okey, gitu ya. Kita boleh soal lah, kita punya murid pula. Okey, teruskan. Ya, slide yang seterusnya. Dia hilang juga kan yang tadi tu. Jangan membuang sampah di luar tingkap. Ini di dalam bas sudah nih ya. Jaga kebersihan di tempat duduk. Jangan bertolak-tolakan semasa turun dari bas. Tertib dan sopan. Gitu. Okey. Jadi kalau sudah habis, kita stop lah. Okey. Kita stop, lepas tu kita tengok dia di sini. Macam mana yang kita sudah ni ada di sini ya. Nampak ni ada suaranya. Okey, kita dengar balik.
Bahasa Melayu tahun 3, masalah pembelajaran. Okey, jadi kalau kita nak tambah di sini, nampak ya suara di situ. kita nak tambah, kita nak highlight, okey. Contohlah kan. Contoh highlight begini kan. Kita boleh kalau nampak nak suara situ kan. padam pun boleh. Nampak suara lah pula. Klik. Dengar suara Okey, kan di lepas tu situ. kalau Okey. sudah bercakap-cakap di sini, ya, sudah buat narration di sini, kita pindahlah piece. Tengok ada suara yang putus kan sebab tadi masa dia bertukar tu. Di sini pun kita mula, dia akan tengok di sini ya slide tu, pastikan dia dah mula berjalan dia punya record tu, barulah kita Itu dia ya. Jadi kalau contohnya kita nak ubah lah yang kita rakam tadi itu tidak sesuai, klik saja yang macam ni ikon ni, lepas tu kita delete dia. Okey, delete saja di home ni, tekan ni, delete ya. Ini suara ni kan suara tadi itu menerang-menerangkan. Okey, jadi tidak, bukannya yang betul-betul kan. Kita delete saja kalau kita rasa dia tidak sesuai, kita nak ubahkah contohnya kan, kita delete. Okey, lepas tu kalau ada yang tadi tidak sempat dipadam ni, ini nanti kita keluar, kita janganlah save ya, yang sebab ini kan kita nak dia jangan ada nampak di situ. Okey, barulah kita buat rakaman semula. Okey, jadi bila sudah jadi tadi tu, ada suara sudah di setiap slide, kita nak masukkan pula lagu. Contohnya insert audio. Okay, audio on my PC. Okay, carilah yang audio yang sesuai di dalam kita punya PC kita ni. Okay, kita pilihlah apa-apa saja lagu. Okay, contohnya kan saya pilih yang ini, masuk sini. Tidak kira lah dia sesuai atau tidak sesuai. Itu terpulang. Jadi di sini kita tulislah pula. Kita pilih play across slide. Okay, lepas tu di sini automatically susahnya menyebut, automatic lah ya. Okay, automatic. Lepas tu play in background. Okay, dia sebagai background music lah. Kita boleh kecilkan juga suaranya di sini. Okay, boleh kecilkan, besarkan. Okay, ni. Boleh kecilkan, kan dia suara background saja. Ya, bukan juga mau suara yang kuat. Nanti suara kita menerangkan, di situlah pula dia besar suaranya. Okey, kita dengar. Saya dengar dulu ya. Okey, ya, dia kecil lah, bukan besar. Ini yang tadi kan, sebab yang tadi tu kita buat slideshow record kan, kan saya menerangkan di situ suaranya sudah dipadam. Kalau enggak dia auto nih berjalan. Okay, auto dia transition tu dia berjalan sebab kita bukan on click. Cara melambatkan slide ni bertukar antara satu sama lain itu yang kita buat screen recording tadi tu, yang record ya, slide record tu. Background music ni belakang pun kita ambil, kita simpan tak apa ya, tak jadi masalah. Best tengok background tu kan. Okey ya. Okey, itu contohnya lah. Nak masuk audio, nak masukkan suara dalam kita punya slide ni. Macam-macam kita boleh buat. Ya, memang sesuai lah macam kita buat mengajar di sekolah. Kita
buat slide ya untuk murid-murid kita. Banyaklah kebaikan di sini kalau kita jadikan pengajaran kita ni video, kita upload lagi di channel YouTube. Sampai bila-bila pun boleh kita tengok balik ya. Tak perlu sudah simpan dalam komputer. Itu pula kelebihannya. Dan mata pelajaran apa saja pun semuanya sesuai. Ya. Matematika, sains kah, ya, BN, BI, semualah. Semua sesuai lah ya. Saya rasa memang banyak lagi aplikasi lain. Tapi kalau untuk mengajar ni, yang memang betul-betul sesuai adalah PowerPoint. Itu sajalah. Kalau saya lah. Ya, saya tidak tahu lah orang lain. Tapi kalau yang lain tu memang rumit. Sebab saya sudah melalui semua ya. Yang membuat video ni daripada yang bercakap secara online begini. Ada juga yang membuat video tutorial yang kita buat screen recording ya, banyak lagi edit apa semua ya. Memanglah ini pun banyak juga edit. Tapi kita buat tu santai-santai khas untuk murid kita, yang penting sampai. Itu saja niat. Ya, niat kita ni untuk sampai ya, sampai kepada murid ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang macam siapa-siapa lah di sini yang nampak tutorial sederhana, iyalah sederhana kan, tutorial sederhana ni nampak, okey. Jadi kalau ada apa-apa yang ingin cikgu tanya, bolehlah tulis di ruangan di bawah video ni, okey. Dan siapa yang ternampak live ni pun saya minta kalau yang belum subscribe tu subscribe lah ya. Bukan juga memaksa tapi ya, supaya dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mengetahui jika saya ada mengupload video yang terbaru di channel ini ya. Channel ini khas untuk PDPC ya, dan perkongsian mengenai hal-hal sekolah lah ya, kerja kita, tugas sebagai seorang guru. Okey, jadi terima kasih kerana sudah menonton. Walaupun tutorial sederhana, saya tidak ada promote nak buat live malam ni ya, cuma untuk suka-suka lah ya, sebab sebenarnya saya lama dah tidak buat siaran live ya. Dan ini pun saya pun tengah mencuba untuk membuat live ni lah ya. Okey. Jadi saya harap walaupun berterabur penerangan mengenai penggunaan PowerPoint tadi tu, okey, dengan bahasa orang Sabah, saya harap cikgu-cikgu yang baru mula-mula nak membuat video di YouTube, nak upload ya, perkara asas yang inilah dulu ya, kita kena buat dulu satu video yang khas untuk anak murid kita ya. Tidak kira lah anak murid itu sekolah rendah kah, PPKI kah, sekolah menengah kah kan. Yang penting ada keberanian, untuk mencuba ya. Macam kita sebagai seorang guru, siapa lagi lah yang kita punya pelanggan kan. Pelanggan kita ni adalah murid-murid kita, dan juga disokong ataupun didorong oleh rakan-rakan guru ya, ibu bapa, itulah ya. Jadi kita buat ini, yang penting fokus kita untuk siapa kan. Kalau kita nak kita buat live ni untuk supaya orang subscribe banyak-banyak ataupun tengok banyak, memang tiadalah ya, mana ada begitu kan. Okey, jadi saya harap apa yang saya kongsikan pada malam ini, walaupun sedikit, walaupun tutorial sederhana, sekurang-kurangnya dapat memberikan
kesan ataupun sedikit inspirasi kepada cikgu membuat video PDPC, ya, video pengajaran. Walaupun panjang macam mana, menunggu ya, menunggu untuk memulakan siaran ni pun setting sana setting sini ya, macam-macam. Jadi okey, lepas tu tudung pun cengit sebelah kan. Yang saya pelik ini lain tempat, dia terbalik. Okey, salah tu. Jadi nanti kita akan buat lagi perkongsian lain. Mungkin ada rakan yang nak sama-sama untuk sama-sama berkongsi dengan kita untuk siaran live ni. Ya, kebetulan malam ni betul-betul free. Nanti rakan-rakan yang nak belajar untuk membuat video yang menggunakan Bandicam ya, menggunakan Filmora, okey, boleh juga. Tapi perlahan lah ya, ataupun berganti-ganti. Ya, kita pun ada sahabat YouTuber yang sama-sama saling membantu ya. Tidak ada istilah lain lah ya, tidak ada lah niat lain untuk buat perkongsian ni, bukan tunjuk siapa yang hebat. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Saya pun bukannya pandai betul kan, ada lagi yang lebih hebat lagi di luar sana tu, tapi kita buat ni untuk apa ni? Sebab sebenarnya ada rakan saya yang sama-sama di sekolah bertanya macam mana nak simpan video yang murid bagi, sebab kami ni dah hampir 2 bulan ya PDPR, mengadakan di PDPR dari rumah. Jadi berbagai cara lah ya untuk menyampaikan pengajaran tu. Saya pun faham kadang-kadang ada ibu bapa yang rasa macam stres ya, sebab terpaksa mengajar anak di rumah, faham. Tapi tugas untuk mengajar kita ni memang tidak akan berhenti walau dipisahkan macam mana, walaupun cikgu dicutikan. Ya, saya di rumah memang nampak macam kita diam-diam duduk di rumah. Memang pun cadangan rancangan kerajaan ni sebenarnya dia nak kita ni diam duduk di rumah untuk membendung ataupun melandaikan kes COVID yang melanda negeri ya, negeri Sabah pada ketika ini. Jadi guru, sebagai seorang guru, kita ni tetap mengajar di mana-mana saja, kita tetap mengajar ya. Bermula daripada rumah, dari rumah pun kita boleh. Cuma cara penyampaian tu macam mana? Kita mau yang simple ya, yang macam mana? Okey? Tapi kenalah pelbagai. Kalaulah hari-hari begitu bagi kertas ya, kita bagi kertas saja, okey. Jadi budak pun bosan juga kan, apalah cikgu ni yang kerja senang saja, lepas tu suruh mak mengajar kan. Jadi kita pun sama-sama faham, kalau boleh kita cuba minimalkan pengajaran ibu bapa di rumah. Mungkin mereka cuma bimbing serba sedikit ya, tapi pengajaran tu patut kita yang usahakan untuk murid faham dan dia boleh buat sendiri ya. Jadi sekarang ni pun ramai yang buat tuition online kan. Itu bagus, memang betul-betul baguslah. Mungkin banyak membantu juga kepada murid-murid yang berada di rumah sekarang ni ya. Lebih-lebih lagi PKPB ya sekarang ni, kecuali kalau sekolah memang ditutup sehingga tahun hadapan, tapi macam kita ni, kami yang dah hampir 2 bulan berada di rumah ni rasa macam sebenarnya lebih pada saya lah, saya lebih suka berada di sekolah, tapi apa boleh buat ya, kalau kita mau di sekolah murid tiada sama juga ya. Baguslah kita di rumah tumpukan kepada pengajaran ya. Jadi saya tidak pedulilah dengan orang yang kata cikgu ni tidak
tidak ada banyak kerja, tapi sebenarnya kalau yang betul-betul faham, ya, betul-betul faham apa pengajaran kita di rumah ni memang apa banyaklah kerjanya bah, ya. Cikgu di Kalbu. Saya ingat juga ni. Okey, Cikgu di Kalbu. Terima kasih Cikgu kerana datang sudi menjenguk ya live yang tidak seberapa ni. Saya tengok pun masih ada juga tetap 7 orang tengok. Celoteh ya. Celoteh 7 orang ada tengok. Okeylah tu kan. Okey, jadi walaupun tutorial ni tutorial sederhana ya. Jadi saya berharap agar apa yang saya sampaikan tadi sampai kepada cikgu, sekurang-kurangnya dapat membuat video PDPC yang berguna lah untuk murid kita di rumah ya. Kita tidak tahu pada masa akan datang bagaimana corak pengajaran kita. Adakah berterusan begini ataupun macam mana ya. Tapi yang kita risau murid-murid yang nak peperiksaan besar lah, contohnya peperiksaan awam macam SPM ya. Macam mana mereka kalau terus berada di rumah macam ini. Tapi saya percaya cikgu-cikgu yang mengajar mereka ni pun mungkin cubalah berusaha untuk menyampaikan pengajaran. Saya tengok pun macam anak saya ada yang SPM sepatutnya pada tahun 2020 ni, tapi tergendala sehingga Februari 2021. Cikgu-cikgu mereka pun ada membuat pengajaran online lah ya. Cuma kebaikannya bila kita upload video di channel YouTube ni, walaupun siaran macam live sekarang ni diorang tak dapat tengok, tapi diorang akan dapat melihat siaran ulangan ya. Selagi video tu kita tidak private lah ataupun unlisted. Kalau unlisted memang yang dapat link saja boleh tengok, tapi kalau yang macam apa ni, kalau kita publikkan sampai bila-bila pun mereka boleh tengok juga kita punya video pengajaran tu ya. Jadi ialah kepada cikgu-cikgu yang baru mula-mula berjinak ya, rakan-rakan sahabat-sahabat saya yang baru mula berjinak, ingin berjinak bukannya jinak ya berjinak-jinak dalam dunia YouTube. Sama-samalah kita belajar. Ada juga yang saya tidak tahu, ada juga yang cikgu tahu. Kita share lah ya, sama-sama berkongsi. Saya pun bukan selalu juga dapat online ni. Okey. Ada masanya saja. Kebetulan memang free, bolehlah buat tutorial secara live. Kalau tidak secara live, saya akan buat rakaman. Okey. Tapi memang betul-betul di channel saya ni saya ingat saya tidak pernah buat live yang betul-betul live, cuma streaming ya, stream video. Itu sajalah ya. Jadi biar macam mana lama pun masih juga ada 5 orang yang tengok video sekarang ni. Okey, apa-apa pun saya memohon maaf jika ada yang apa yang saya tutorialkan ini tidak memuaskan hati siapa-siapa yang berada di sini. Okey. Perkongsian ini perkongsian secara peribadi. Saya berkongsi bukan berbayar dan bukan juga untuk mempromosikan apa-apa. Okey, cuma untuk berkongsi apa yang saya tahu ya, yang saya pun sebenarnya baru juga menggunakan perisian PowerPoint 365 ni, Microsoft Office 365, baru juga saya menggunakannya. Jadi saya nampak memang sangat baiklah untuk digunakan oleh kita lah ya, guru untuk mengajar. Okey. Jadi kalau ada rakan-rakan sahabat YouTuber yang melihat video ini juga, saya kalau boleh nanti cuba cikgu atur masa untuk buat siaran live. Jadi sekurang-kurangnya mungkin ada perkongsian yang kita boleh belajar bersama-sama.
ya. Okey, dan juga rakan-rakan guru di sekolah, ya, kalau ada apa-apa yang ingin cikgu ingin ketahui mengenai PowerPoint ni ataupun apa-apa sajalah yang apa ni, yang berkaitan menggunakan untuk membuat video PDPC. Sekarang ni untuk belajar bersemuka memang tidak boleh. Jadi caranya begini saja, ya, secara online sajalah. Saya pun sebenarnya banyak melihat video daripada rakan-rakan guru, macam mana kalau ada yang saya ingin belajar tu, contohnya macam green screen, ya. Saya ada membuat apa ni, green screen sendiri yang budget punya, okey. Layar green screen budget dan dia punya tiang tu pun suami saya yang buatkan, okey. Jadi kainnya tu saya beli dalam RM20, budget murah lah. Di rumah ni pun dinding rumah kami ni berwarna hijau. Jadi sebenarnya boleh juga dipakai. Tapi anak saya dulu masa kecil-kecil suka conteng dinding. Jadi bila dia suka conteng dinding, nampak macam kesan apa tu, tidak cantik lah di situ. Okey, jadi saya tunggu-tunggu juga kalau sampai tidak ada orang watching video ni, ya, tapi masih lagi ada orang watching, setia menanti. Mungkin ialah sebab lama kan kita tidak bersua, saya pun tidak buat video yang mengambil gambar sebab ialah kan di rumah ni jarang kita pakai tudung kan. Jadi bila apa ni, bila buat live ni barulah nampak, ya, yang nampaklah yang kita ni di rumah macam mana kan. Okay. Jadi okey, itu saja. Kalau ada apa-apa jangan lupa tulis komen di bawah video ini. Nanti mana-mana yang cikgu minta untuk saya jelaskan, nanti saya akan buat penjelasan sama ada video secara rakaman ataupun live. Okey, jadi selamat berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Dadah.